Awsat ataupun dikatakan Timur Tengah. Supaya kita ni Syarqi Asia. Kawasan ni panggil Syarqil Awsat. Orang panggil Timur Tengah, negeri tengah-tengah dunia. Najran ni kawasan negeri Arab, kawasan ko Imarat, kawasan Bahrain ko ni. Wa wala Najran dan merentahlah akan Najran fi ahdi Abi Bakrin pada masa Abu Bakar jadi khalifah ni. Siapa dia? Ialah Jarir ibnu Abdullah. Jarir anak bagi Abdullah. Lagi pula Jarir anak Abdullah ni Al-Bajliyu yang dibahasa pada Bajli. Dibahasa kepada Bajli, kampung dia dan tempat dia lah. Wal Bahrain dan pula Bahrain. Baca Bahrain tetapi kita kecek Bahrain. Bahrain kecek pe tapi taruh tulis se baca Bahraini. Dua lautan. Orang panggil tempat bertemu dua laut. Laut merah dengan laut hijau ataupun laut biru. Tasa Al-Bahrain ialah tempat pertemuan dua laut. Di antara laut merah dengan laut hijau. Misalnya Al-Bahrain baca gitu tapi kita kecek Bahrain. Bahrain tu Arab kecek. Tapi cara tulis dan baca Bahrain. Kemudian Bahrain ini ia Bahrain ini. Ada syawati biladil Arabi. Ialah kena kepada pantai-pantai yang ada di kawasan bagi negeri-negeri Arab. Makna kata orang panggil sini ni makna tu banyak patah-patah. Kemudian patah dan pada pasir saat itu yang ada di kawasan negeri-negeri Arab. Al-Mutillatu yang berpanjangan dan lanjutan ia Bahrain ni. Patah tu lanjut ke siapa mana? Alal Khalijil Farisi, di atas negeri Khalid. Khalid ni pun negeri Arab juga, negeri Arab. Orang panggil Khalid. Khalid ni for Arab lah. Tapi Khalid ni orang panggil negeri Bahrain ni satu negeri yang ada patah-patah dia di kawasan negeri Arab yang berlanjut di atas negeri Khalid yang Al-Farisi. Panggil lagi siapa? Khalid Al-Farisi. Wa waliha dan merentah akan dia akan Bahrain ini. Merentahkan Bahrain Al-Ala'u ibnul Hadrami. Ialah kena kepada Ala, ialah anak bagi Hadrami. Habis kat tu. Wa Jarash dan pula Jarash satu negeri, satu tempat. Wa huwa dan ia Jarash ni Mikhlafun bil Yaman. Ialah satu tempat yang ada di bucu negeri Yaman. Mikhlaf, yakni satu tempat yang bucu ataupun yang berselisih ataupun satu tempat yang ada di tertepi bagi negeri Yaman. Orang panggil Jarash. Wa huwa Mikhlafun bil Yaman, ialah satu tempat dan satu bandar ataupun satu dusun, satu tempat lah. Kecek mudah-mudah jarang ni satu tempat Mikhlafun yang ada di tepi negeri Yaman. Wal Mikhlaful Quratu dan pula Mikhlaful Qurah. Satu tepi yang berpusing, yang berlikung gitu. Qurah ni mana berlikung. Wa waliha dan merentahlah akan dia akan Jarash ni. Siapa dia? Abdullah ibnu Thawrin. Ialah kena pada Abdullah ibnu Thawrin. Jadi Jarash ni ialah satu tempat yang ada di tepi negeri Yaman ataupun ada tempat tu dah di bucu-bucu negeri Yaman ataupun Mikhlaful Qurah yang dibelikungi akan dia dan meretahkan akan Jarash ni oleh siapa dia? Abdullah ibnu Thawr. Wadaumatul Jundal, Wadaumatul Jundal. Baca Jundal tu. Jandal, Jundal. Wadaumatul Jandal dan pula satu tempat yang nama Daumatul Jandal. Wa alaiha dan merentah di atasnya, salah tahu wala alaiha dan merentahlah ke atasnya, ke atas Daumah ni. Iyadu ibnu Ghanamin. Ialah kena kepada Iyad ibnu Ghanam. Ia duk merentah Daumatul Jandal. Wa amiru jundil Iraqi dan pemimpin bagi tentera yang ada di Iraq. Pemimpin hak berwakalatik yang duk meretah, yang duk pimpin tentera yang ada di Iraq tu siapa dia? Al-Musanna ibnu Harithah Asy-Syaibani. Ialah kena pada Al-Musanna ibnu Harithah Asy-Syaibani. Jadi ketika ni Abu Bakar ada hantarkan satu tentera pergi kepada Iraq. Lagi pula pemimpin bagi tentera ataupun qaid bagi tentera, metap bagi tentera yang ada di Iraq sana ialah kena pada Al-Musanna ibnu Harithah Asy-Syaibani. Wa qaidatu a'malihi dan pula tempat keduduk kaedah bagi a'malihi, segala amalan-amalannya pekerjaan bagi Amir Jundil Iraq, yakni Al-Musanna.
Kaedah dia ataupun orang panggil tempat pusat dia tu. Kaedah makna pusat bagi tempat kerja A-nya. Kerja A bagi al-musanna dikata amiru jundil Iraq ni. Di mana pusat dia? Al-Hiratu ada di Hira. Hira tu makna tu satu tempat pusat untuk orang panggil untuk tentera. Maka tentera yang dihantarkan pergi kepada Iraq tuanya Musanna Ibnu Harisah, maka kaedah yakni pusat tempat kerja A bagi tentera-tentera yang dibawakan oleh siapa dia Musanna ni yang ada ia di satu kawasan nama Al-Hira. Hira ni kita sudah bicara dah dulu. Nah, wa amiru jundi Syami dan pula amir dan ketua yang untuk jaga tentera-tentera hak Abu Bakar hantar pergi ke Syam siapa dia? Khalidun ialah Khalid. Sanusi buat kerja dah. Khalid ibnul Walid ialah Khalid ibnul Walid Al-Qurashiyyu Al-Makhzumi. Jadi makna kata hatta tentera pergi kepada Syam, orang jadi pemimpin ialah kena kepada Khalid. Adapun tentera hatta pergi pada Iraq, orang jadi ketua ialah kena kepada Al-Musanna. Habis kat tu. Habis kat tu. Wa kana akhiru ma takallama bihi Abu Bakrin. Ni surat teh dituliskan oleh Uthman. Uthman ketika ni jadi katibu Abi Bakrin. Kerani ataupun penulis jurubahasa bagi Abu Bakrin As-Siddiq. Kama di dalam surat teh yang dituliskan oleh Uthman. Jangan tengok, jangan tidur biar tidur tu. Tidur tagilah. Nah. Wa kana akhiru ma takallama bihi. Dan adalah akhir barang yang bercakap-cakaplah dengan dia, yang bertutur-tuturlah dengan dia dengan dengan perkataan hak yang akhir bertutur Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Di dalam surat teh hak Abu Bakar kecek yang terakhir sekali yang dituliskan oleh Uthman, gapo Abu Bakar kecek. Ni Abu Bakar, tutur Abu Bakar yang terakhir sekali dalam surat tadi ni. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ni ayat Quran tapi iktibas daripada Abu Bakar. Dia tulis dalam suratan sebagai wak cakapan dia, wak tulisan dia oleh Uthman Ibn Affan, tulis ganti daripada Abu Bakar. Maka suratan perkataan yang terakhir bagi Abu Bakar ini perkataan. Mana ini perkataan? Ni ayat Quran sah tapi iktibas. Abu Bakar ambil perkataan ni, wak perkataan dia. Tawaffani, hendak mematilah engkau ya Allah, ni akan daku ni, minta mematikan akan daku ya Allah. Aku ni siapa dia muratikan ni? Abu Bakrin As-Siddiq. Tawaffani, hendak mewafaklah oleh engkau ya Allah akan daku ni. Deh. Musliman, hal kauni musliman, hal keadaan aku itu orang Islam. Minta mematiku di dalam Islam. Minta memati aku saat itu keadaanku Islam. Keadaanku tu Islam, keadaanku tu beriman dengan Allah. Aku turutkan segala titah-titah Allah. Wa alhiqni, dan hendak menghubungilah engkau ya Allah akan daku ni. Minta menjadi bersambunglah aku ni. Berhubungi akan daku ni. Bis-salihin, dengan orang-orang yang baik mereka itu. Dengan orang-orang soleh. Matiku di dalam keadaan orang-orang Islam, keadaanku beriman kepada engkau, keadaan aku tu mati dalam Islam. Supaya ayat lain lagi, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tak kan? Setengah padanya, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Lepas tu ada ayat setengah lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matilah akan adaku ni ya Allah, malaikat keadaan aku saat itu dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matilah kamu itu, malaikat kamu tu keadaan berislam. Kamu mati dalam Islam. Lepas tu dalam hidup minta boleh bersambungi, hubungi dengan orang-orang baik. Dalam hidup pun bersaing dengan orang baik, hidup dengan orang baik, makan dengan orang baik, duduk dalam majlis-majlis orang soleh-soleh, lagi pula duduk dengan orang baik-baik, nak alim ulama daripada orang soleh, ikutlah. Minta dalam kehidupan ini boleh bersambung, boleh hidup berhubung dengan orang-orang yang soleh. Kita tak say kat hidupan kita ni tak tahu bercampur dengan orang tu, bercampur dengan orang ni, bercampur dengan samsim, bercampur dengan orang kedai bar, bercampur dengan orang minum, tak say lah. Dia boleh dalam hidup kita ni minta berhubungi dan bersambungi, berjumpa dengan orang-orang yang baik. Mana majlis kita duduk dengan orang baik,
Lah ni duk lah mengaji, tagi duk lah belajar, tagi duk lah mengapa. Misalnya kalau kita duk kampung-kampung ketika Jumaat, pergi Jumaat dengan orang soleh-soleh, lepas Jumaat tu ada baca Yasin, pakak buat halqah Quran kan masalah. Ni orang panggil berhubungan kita dengan orang-orang yang terbaik. Nah, tu kata bagi Abu Bakar yang terakhir. Nah, ayat 101 surah Yusuf. Lepas pada Abu Bakar tu mati, siapa dia mani dia weh? Siapa dia orang mani bakar tanda bawah molek. Apabila Abu Bakar tu mati, siapa dia mani dia? Wa ghasalathu zawjuhu, dan telah memani akan dia akan Abu Bakar ketika dia wafat. Sebab dia doa akhir kali dia, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Minta mati aku ni ya Allah di dalam keadaan aku tu Islam, aku tu beriman, mati di dalam kelima, dan ketika hidupku aku boleh bersama berhubung dengan orang-orang yang soleh. Lepas tu wa ghasalathu, dan memani akan dia akan Abu Bakrin zaujuhu, oleh isterinya, isteri Abu Bakar. Siapa dia isteri Abu Bakar? Ialah Asma bintu Amisin. Ialah kena kepada Asma bintu Amis. Ialah kena kepada Asma bintu Amis. Nah, orang yang mani bagi siapa dia? Abu Bakar. Sayuti. Wa banuhu, dan orang mandikan akan dia tu anaknya, anak Abu Bakar. Siapa dia anak Abu Bakar? Abdurrahman. Ialah kena pada Abdurrahman. Hak jatuh ada nama Abdurrahman, hak jatuh ada juga nama Abdullah. Ketika wak naik, apa dia? Wak naik makan ni pada Nabi dan Abu Bakar duk tajam basuh, Abdullah ni duk pegang kami, Asma pun duk main pegang kami. Luai-luai wak naik makan ni 3 hari Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk di jabasuh, okey? Tak ada orang peduli, tak ada orang padopo, tak ada pergi. Abdullah seorang pergi. Dan pula Asma anak bagi Abu Bakar. Asma tika ni isteri Abu Bakar yang mandi Abu Bakar ni, dan anak dia nah hak jatuh nama Abdurrahman, orang tu mandi riba. Mati 4 riba. Siapa dia riba? Bining bagi Abu Bakar. Lepas tu anak ni Abu Bakar, misalnya jenazah Abu Bakar, lepas tu orang riba. Ribanya yang pertama isteri nama Asma bintu Amis, dan pula orang riba lagi anaknya Abdurrahman bin Abi Bakrin dah. Lepas tu wa kufina, dan dikapang akan dia, dikapekan dia. Kape akan dia akan Abu Bakar. Dikape akan dia akan Abu Bakar fi saubaihi, pada 2 pakaiannya, pakaian bagi Abu Bakar. Makna kata Abu Bakar saat itu ialah ditani akan dia, dikape akan dia pada 2 pakaian dan 2 baju. Makna kata orang yang mani, orang yang beriba Abu Bakar ialah kena pada isterinya nama Asma dan anaknya nama Abdurrahman. Apabila sudah mandi siap, tengok orang mandi dengan mati. Hadis. Orang mandi siap tu, dia mandi. Lepas tu lepas dah mandi, yang mandi mula-mula mandi kat atas. Lepas tu mana ketika tu orang panggil balik lek kanan. Mandi lek belakang ni. Lepas tu balik lek kiri, mandi lek belakang ni. Lepas tu dia membuh dalam air mandi muh kita ni, dia membuh daun darah. Buh daun darah. Lepas tu orang panggil lepas dah tu, orang panggil peru kan. Apabila sudah mandi siap, dia membuh kapur-kapur baruh. Di celah-celah, tiuk pergi ni. Supaya tak sebi mayat tu bau. Tak kan? Perasak kemih bela-bela tika duk mandi tu tak takut takutnya bau mayat saat ni tak bau. Orang panggil mi tu yang membatak, yang memadaikan bau-bau mayat saat ni. Sudah mandi siap, demo saat ni tu buh kapas celah ni kan, buh kapas celah ni, buh kapur-kapur baruh pun sikit sebanyak pun ini. Maka mandi tu lepas pada mandi siap dikapai Abu Bakar dengan 2 pakaian. 2 pakaian ni kama ausa, seperti mana mewasiatlah ia Abu Bakar. Abu Bakar kata apabila aku mati ni dah, anak-anakku dan isteri aku mau ambil 2 pakaian ni untuk wak kapal aku. Kan kapal tu 3 lah tu cerak dah. Tapi yang naknya 2 lah daripada pakaian dia, lepas tu 1 lai lagi daripada kain putih. Supaya fok kita learning lah duk berwasiat di motor Dia suruh kapal dengan kain ihram dia. Ayah besar tu, dia apabila dia mati ni kan ihram ni lah buat kapal dia ni. Buat kapal 2 lapis, lepas tu lapis yang 3 ambil kain putih hak biasa. Tapi kalau lapis yang pertama, lapis yang 2 kan ihram. Lepas tu lapis yang 3 baru kain putih daripada kain putih untuk kapal. Pada masa tengah tahun ayah besar pula suruh bukan subah yang pergi Mekah dah. Bukan subah pada.
Deh, ada ya pasal lagu tu pasal nah. Subuh kan subah tik tika yang mati mayat ya tu kan subah duk baruk tu ya klik Mekah tu tak ada pecah-pecah. Dia yang mati ni pasal subuh kan subah tu. Lepas tu kan ihram yang ke Mekah tu suruh kapi 2 lapis. Kapel 2 lapis dengan kain gapo kan ihram. Lepas tu lapis 3 dengan kain putih. Hak ya pasal lagu tu. Lepas ni Abu Bakar pasal suruh gapo kapel dia dengan kain 2 lapis ya dia pasal. Tuan kata wa kufina fi saubaihi kama ausa. Wa salla alaih dan telah semayalah alaihi ai ala janazatihi di atas jenazah Abi Bakr dan telah semaya tanda molek weh wa salla alaihi dan telah semaya alaihi ai ala janazatihi di atas jenazah Abu Bakar khalifatuhu ialah pengganti bagi Abi Bakrin mimba dihi kamadian daripada Abi Bakrin. Pia jadi terimi semaya di atas jenazah Abu Bakar ialah khalifahnya, pengganti daripada Abu Bakar. Ia siapa dia? Umaru Ibnul Khattab. Ialah kena kepada Umar Ibn Khattab. Orang yang jadi tu'imi bagi Abu Bakar ketika mati, siapa dia? Ialah kena pada Umar Ibn Khattab, orang pengganti daripada Abu Bakr. Adapun imam jenazah Nabi, tak ada siapa yang berani jadi tu'imi. Abu Bakar dia tak berani, Umar dia tak berani, menantu Nabi tak berani, Usman tak berani, Ali tak berani. Pakat semaya masing-masing, pas orang. Tak ada siapa dia nak jadi imam. Kerana Nabi dikatakan wa afdalul khalqi alal itlaqi. Sebab Nabi itu selebih-lebih daripada makhluk Allah Ta'ala. Nabi itu lebih. Sebab tu orang panggil, kalau kita kira dulu tak ada pos sekarang. Nah, putih gitu. Tapi orang panggil dijatuhkan titik Nabi SAW, maka satu titik tu jadi berat gitu. Faham tak? Kita tengok dah. Supaya ni. Nak misal demo gana. Misal demo mudah-mudahnya dulu kita tak ada pos. Putih supaya kertas keping ni. Supaya kertas keping tu tak ada pos lah ni, kertas keping putih ni. Dunia tak ada dulu. Dunia tak ada ni putih ni. Lepas tu Allah Ta'ala jadi nuqtatut ta'yin. Jadi satu nuqtah, satu titik. Titik yang terta'yin. Titik tu isyarat apa? Titik tu isyarat daripada nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi. Asal putih ni tak ada apa sekarang. Lain dunia tak ada apa. Langit, bumi tak ada. Tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala jadi nuqtah satu titik Nabi. Maka satu titik dia panggil nuqtah satu titik ni lah. Kalau kita heret alih, dia jadi alih. Kalau heret bo, jadi bo. Kalau heret jing, jadi jing. Dengan titik. Maka titik ni satu apa? Isyarat kepada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya Muhammad ni lah akan jadi arasnya, jadi kursinya, jadi kolamnya, jadi langitnya, jadi dengan satu titik. Titik tu boleh heret. Sebab titik pah, cah. Heret jadi bo, jadi bo. Heret jadi alih, jadi alih. Heret jadi sing lah kan. Di atas titik Nabi Muhammad ataupun cahaya bagi Nabi Muhammad tu. Nah. Kemudian wadufina dan ditanam akan dia akan Abu Bakar, ditani Abu Bakar. Tani mana weh? Tani Abu Bakar lailan pada waktu malam, ditani Abu Bakar pada waktu malam. Di mana tani dia? Fi hujrati Aisyah, di dalam bilik bagi Siti Aisyah. Sebab rumah Aisyah tepi sejik Madinah. Rumah Nabi dengan sejik Nabi berepik dia dekat tu lah. Kita kira mari dalam 10 minit lebih kurang tu ya. Rumah Siti Aisyah dengan masjid Nabi dengan mimbar Nabi tu lebih kurang dalam 10 minit. Maka ditanikan Abu Bakar ni, ayah bagi Siti Aisyah ni, tani di dalam bilik Siti Aisyah. Di mana? Waju'ila ra'suhu, dan dijadi akan kepala Abi Bakr dijadi inda katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi dua belikat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini di dalam bilik Siti Aisyah mula-mula sekali tanam Nabi, kufdu fina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula sekali ditani akan Nabi. Lepas pada tu ditanikan Abu Bakar. Ditani Abu Bakar pada waktu malam di dalam bilik Siti Aisyah, di lambung dan dua belikat bagi Nabi. Rendah sikit pada Nabi. Sebab Nabi tu yang lebih. Nabi dikata Nabiullah dan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar ditanam akan di waktu malam dalam bilik Siti Aisyah yang ada di tepi dua belikat Nabi. Di tepi bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu
wa dakhala qabrahu ibnuhu Abdurrahman, dan masuklah ke dalam kuburnya ketika nak tanah ni. Orang turun le kubur, siapa dia turun dalam kuburnya, kubur bagi Abi Bakrin, supaya kita bila nak tanah gali-gali dada nah, galikan kubur dalam nak sekat dada. Apabila gali sekat dada, maka lepas pada tu nak buat turun mayat. Siapa dia turun dalam kubur lubur? Turun di dalam lubang kubur, yang pertama sekali ialah kena pada ibnuhu, ialah anaknya, anak bagi Abi Bakrin. Lagi pula Abdurrahman, anak Abi Bakrin nama Abdurrahman, hak yang beribakan Abdurrahman, yang beribakan Abu Bakar saat ni. Dan pia lagi turun dalam kubur, wa Umaru, dan Umar, wa Usman, dan Usman, wa Abdurrahman ibnu Aufin, dan Abdurrahman ibnu Auf. Nah, Abdurrahman ibnu Auf turun dalam kubur bagi Abu Bakar As-Siddiq. Wa Talhatu ibnu Ubaidillah, dan Talhah. Weh, ni setengah daripada sahabat Nabi. Orang yang turun dalam kubur tika nak tanah ni, yang pertama anaknya nama Abdurrahman, yang keduanya Umar, yang tiganya Utsman ibnu Affan, yang keempatnya Abdurrahman bin Auf, yang kelima kena pada Talha ibnu Ubaidillah. Ingat molek kisah ni. Nah, Abu Bakar mati. Nah, dia tu selepas pada Nabi itu wafat. Nah, Nabi itu wafat tu lebih kurang dalam 13 tahun. Nabi wafat saat itu dalam tahun yang 11. Abu Bakar wafat tu dalam tahun yang 13. 13 lebih kurang dengan Nabi tu tekah 2 tahun ya. Sebab umur Abu Bakar dengan Nabi, Abu Bakar tua pada Nabi 2 tahun. Maka Abu Bakar mati ke dia pada Nabi 2 tahun 3 tahun lebih kurang. Nabi mati tahun 11 daripada hijrah. Abu Bakar mati tahun yang 13, hampir-hampir masuk tahun yang ke-14. Mati saat itu pada, orang panggil akhirnya daripada, apa? Ialah akhir daripada Abu Bakar saat itu nak mati itu, daripada wafat dia saat itu bila? Ialah bulan Rabiul Akhir. Bulan apa? Abu Bakar mati itu, ya royak dah dulu. Abu Bakar wafat saat itu, ialah akhir daripada, Abu Bakar saat itu, dia saat itu membawa pada akhir hujung hidupan dia saat itu, ialah daripada, bulan apa? Ialah bulan Safar, tak silap dengan gitu dah. Ialah Jamadil Akhirah, tahun yang ke-13. Makna tu selepas pada Nabi wafat tu 2 tahun. Abu Bakar tu jatuh demi panah dah. Maka tahun 13 daripada hijrah ialah daripada bulan Jamadil Akhir ataupun Jamadil Akhirah. Sekat tu kami kata wallahu a'lam. Umaru ibnu Khattab pada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlati, dan bermula takhsis, yakni nak menentukan. Mana ada fi'lul fa'il, kena ada seorang yang menentukan. Teman-teman, wa takhsis orang panggil masdar daripada khassasa yukhassisu takhsisan. Orang panggil masdar fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Takhsis makna menentukan. Makna kata ada seorang yang menimbulkan perbuatan menentu dan mentakyin tu. Wa takhsis, dan bermula takhsis itu apa dia? Tamyizu ba'dil jumlati, yakni nak membecak dan nak membeza akan separuh dan setengah daripada perhimpunan jumlah. Makna kata takhsis ni nak membeza dan nak membecak akan separuh dan setengah daripada perhimpunan kalam ataupun perhimpunan jumlah. Tadi perhimpunan kalam cakap apa ni? Apa makna tamyizu ba'dil jumlati? Ai ikhraju ba'dil jumlati, yakni nak mengeluarkan oleh seorang ba'dil jumlati akan separuh dan setengah daripada perhimpunan. Perhimpunan daripada kalam dan cakap pesak ni. Jumlah mana? Allati yatanawaluha al-lafdul ammu. Ada jumlah saat itu yang tercapai akan dia akan jumlah al-lafdul ammu, oleh lafaz yang terumum. Makna kata takhsis ni makna nak membeza, nak membecek, nak mengkeluar akan setengah jumlah dan perhimpunan kalam tu. Jumlah mana yang menyampai akan dia akan allati akan jumlah al-lafdul ammu, oleh lafaz am. Jadi makna kata nak buat tu baik, nak mengkeluar, nak menyepak akan separuh daripada jumlah dan perhimpunan kalam tu daripada jumlah hak orang panggil yang melekapi akan dia oleh lafaz yang am. Mana tengok? Ka ikhrajil muahadina,
seperti kita mengeluarkan orang-orang kafir yang telah ikat janji mereka itu akan orang Islam. Mana kita dah? Deh, kita nak mengeluar akan orang-orang al-mu'ahadin, orang kafir mu'ahad. Orang kafir ada ikat janji dengan orang Islam, kata tak saya ganggu Islam, tak saya perak Islam, tak saya karuk Islam. Ya ada berjanji ye dengan orang Islam. Maka kafir lagu ni boleh kita bunuh tak? Maka al-mu'ahadin ni orang panggil satu takhsis ataupun satu perkara yang kita membeza, membecek daripada setengah jumlah perhimpunan daripada lafaz dan jumlah yang melekat pi asalnya oleh lafaz. Mana lafaz tengok? Min qawli, keluarkan al-mu'ahad ini min qawlihi, daripada permannya perman Allah Ta'ala tanah, uqtulul musyrikin, hendak membunuhlah oleh kamu al-musyrikin, akan orang-orang kafir musyrikin. Kafir musyrikin, yakni kafir yang syirik dengan Allah, yang beribadat pada berhala, ibadat kepada patung dan ibadat pada Allah Ta'ala. Membunuh semua kafir-kafir itu. Tu orang panggil cara am. Maka al-musyrikin ni melekat pi dua orang kafir. Melekat pi Abu Jahal dengan Abu Lahab. Melekat pi yang lain lagi pada Abu Sufyan dan lain-lain lagi. Ada dua orang kurang-kurang, siapa 3, siapa 4, siapa 10, maka masuk dalam al-musyrikin, membunuh pun habis. Malaikat orang panggil ada taksih. Taksih tanah illa mu'ahadan ataupun illa mu'ahadina, malaikat orang-orang kafir yang ada ikat janji dengan orang-orang Islam. Tika ni tak boleh. Maka mu'ahadan ataupun mu'ahadin ni orang panggil taksih, lafaz yang dibecek, lafaz yang diberbeza daripada apa? Beza akan setengah jumlah yang perhimpunannya asalnya mai uqtulul musyrikin, bunuhlah kamu hi orang Islam, orang beriman, akan orang-orang yang syirik dengan Allah, ibadat pada patung, ibadat pada Allah, mau bunuh pun habis. Malaikatnya hak ditaksih, gawa dah al-mu'ahadin, illa al-mu'ahadin, hak ni tak sah. Ni tak boleh nak bunuh. Hak ni dia panggil al-mu'ahadi ni, ia ada perkara yang mentaksih, perkara yang membecek, perkara yang membeza, perkara yang menentu kata dia tu tak masuk dalam al-musyrikin. Tu dia. Wa huwa, dan ia at-taksis ni. Gapo taksis? Perkara yang menentu ni. Ai al-mukhassisu. At-taksis pakai dengan al-mukhassisu. Agak panggil ismul masdar min itlaqil masdar, tapi wa iradatismil fa'il. Jadi taksis dengan mana al-mukhassisu, satu perkara yang menentu, yang membecek akan dia tu daripada jumlah ataupun separuh daripada jumlah dan perhimpunan kalam yang melekat pi asalnya oleh lafaz am, tapi ketika ni dia ni nak membecek, dia nak menentu, dia nak mengeluar daripada setengah daripada jumlah yang melekat pi kali oleh lafaz am. Nak ni luar apa tu baik. Kita mengkeluarkan dia, kita menyepakkan dia daripada tak masuk dia, daripada separuh daripada jumlah yang melekat pi akan dia oleh lafaz am. Asalnya benda ni masuk lafaz am, termasuk dalam lafaz am, melekat pi lafaz am, maka kita membecekkan dia, kita menentukan dia, kata dia tu keluar daripada al-musyrikin, mana al-mu'ahadin. Wa huwa, dan ia ai al-mukhassisu, perkara yang menentu bi kasrid sadi, hal kaunihi, hal kada al-mukhassisu ni makru'an karing, dibaca akan dia bi kasri sad, dengan dikasrahkan akan sad, baca dengan kasrah sad, baca nah al-mukhassisu, baca mukhassisu ilhaf wa mai, al-mukhassisu mana al-mafhumu, yang dipaham dan direti akan dia, akan al-mukhassisu ni minat takhsisi, daripada at-taksis. Dia tu orang panggil yang dipaham al-mukhassisu, yang dipahamkan daripada at-taksis. Makna sini orang panggil itlaq musannaf min itlaqil masdar, tapi wa iradati ismil fa'il, wa iradati ismil fa'il. At-taksis bermakna al-mukhassis. Yang qasimu, terbahagilah ia al-mukhassis ni ila muttasilin, yang tamugi kepada muttasil. Orang panggil mukhassis yang pesim berhubung. Orang panggil taksis pesim berhubung. Apa dia? Wa huwa, dan ia al-mukhassisu al-muttasilu. Tu makna ila muttasilin ai ila mukhassisin muttasilin,
gi kepada mukhasis yang muttasil. Gapo dia weh? Ma la yastakillu bi nafsih. Gapo mukhasis muttasil? Ialah barang la yastakillu, yang tidak terasing ia dan tidak terlucuklah ia binafsihi, dengan dirinya. Diri diri mukhasis muttasil, ia tak terlucuk dengan diri dia. Bal yakunu, bahkan ada ia al-mukhassisul muttasilu mazkuran, disebut akan dia ma'al ami, ai ma'al lafzil ami. Malaikat disebut akan dia dengan lafaz am weh. Deh. Wa munfasilin, dan pula mukhasis yang munfasil, yang pesim bercerai, yang pesim becek. Yang pesim putus dan cerai dan becek daripada masalah lafaz am. Wa huwa, dan ia mukhasis al-munfasilin ni. Ma yastakillu, ialah barang, ialah mukhasis yang berasingan ia binafsihi, dengan dia. Dengan dia tu ia boleh asing daripada jumlah lafaz am ataupun daripada perhimpunan lafaz am. Wala yakunu mazkuran ma'al ami, dan tidak ada ia mukhasis al-munfasilu ni, dia tu disebut kali lafaz am. Bal yakunu, bahkan ada ia al-mukhassisu al-munfasilu mufradan, ditunggal akan dia, diasingkan akan dia daripada lafaz am. Tengok agak weh. Tak galak dah tengok bahas taksis. Tengok taksis ni apa dia? Huwa tamyizu ba'dil jumlati, ialah tamyiz yang nak membeza akan setengah daripada jumlah. Yakni nak mengeluar akan setengah daripada jumlah. Orang panggil nak menyepak dan mengeluar daripada setengah perhimpunan kalah. Allati yatanawuluha al-lafdul am. Asal jumlah ni ia termasuk di dalam separuh daripada jumlah yang melekapi akan dia oleh lafaz am. Manakah ikhrajil muahadina, seperti menyepaklah Allah Ta'ala akan al-muahadin. Asalnya uqtulul musyrikin, hendak bunuhlah oleh kamu ayyuhal mu'minun, akan orang-orang musyrik, akan orang yang syirik dengan Allah. Berhala gatik dia ibadat, Allah Ta'ala gatik, patung gatik, membunuh perhabis yang Muhammad dan orang beriman. Maka al-musyrikin ini termasuk dalam ba'dul jumlati, masuk dalam setengah daripada jumlah yang melekat lafaz ni, masuk al-mu'ahadin. Kamar dia al-mu'ahadin pun daripada orang kafir juga. Tapi orang panggil ditaksihkan akan dia, disepak akan dia, tu baik daripada lafaz al-musyrikin. Kaman di ketika ni kalau kira muahad ini pada kufar juga, orang kafir juga, maka dia ni termasuk daripada setengah jumlah yang melekapi akan dia oleh lafaz am. Asalnya dia masuk dalam jumlah hak melekapi lafaz am, tapi ditaksihkan dia tu baik daripada al-musyrikin. Malaikat illa muahadina, malaikat orang-orang kafir yang telah akad berjanji. Akad berjanji tak seperai orang Islam, tak sekaro orang Islam, tak sekian anak Islam, maka muahad ini disepak, ditaksi, ditetu akan dia, ataupun di waktu baik akan dia, dikeluarkan dia daripada al-musyrikin. Lagu ni orang panggil illal muahad ini nama mukhassis, ataupun ditaksi daripada asal dia orang kafir juga, dan setengah jumlah termasuk dalam lafaz jumlah lafaz am, tetapi ditaksi dan dikeluar dia tu baik daripada jumlah hak yang melekapi akan dioleh lafaz am. Asalnya al-musyrikin orang kafir, tak kira hak syirik dengan Allah, tak kira muahadin tak muahadin, tapi di istisna, dikeluar tak al-muahadin ini disepak, tak dibunuh akan dia di masa dia berjanji. Kalau dia berjanji dengan orang Islam tu 2 tahun dia tak seperai, 2 tahun dia tak sekenak orang Islam, dalam masa 2 tahun akad janji tu tak boleh kita bunuh dia, tak boleh kita kenak dia, tak boleh kita pacung tekak dia, kerana dia tu duduk di dalam perjanjian. Itu ditaksihkan dia baik daripada lafaz mana lafazan uqtulul musyrikin, nama lafazan, maka dia tu disepak, dikeluar, ditaksih, dimukhassiskan dia dengan muahad itu keluar daripada jumlah bagi lafaz hak yang melekapi oleh lafaz am. Dah. Taksih ni bermakna al-mukhassisu, ataupun jadi difahamkan taksih daripada taksis. Kemudian kita kata daripada itlaq musdar, taksis musdar. Kemudian kana ki isim fa'il, yakni mukhassis suatu perkara nak membecek akan satu perhimpunan jumlah hak masuk dan melekapi akan dia oleh lafaz am. Asalnya muahadin termasuk daripada al-musyrikin, kafir juga dia. Dia kafir juga, asalnya uqtulul musyrikin, dibunuh orang kafir, bunuh orang kafir, bunuh orang kafir. Maka muahadin asal dia termasuk dalam kafirin juga,
tapi dia tu diistisno, dikeluar, disepak, ditaksih dan dimukhassiskan dia dengan illa muahadin. Maka ketika ni dia tu baik daripada al-musyriki. Makna dia tu tak dibunuh akan dia sebab ditaksihkan akan dia dan disepakkan dia daripada lafaz hak yang umum, lafaz yang am jumlah hak yang melekat akan dia oleh lafaz am tu dah. Maka tak dibunuhkan dia sekat tu. Kami kata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqulu fi naqtismil isyarati bil mausuli. Dan engkau kata dan berkata oleh engkau kata-kata fi naqtismil isyarati bil mausul. Pada kita buat na'at ising isyarat dengan man'u dia tu ising isyarat. Kemudian di na'at bil mausul. Hak jadi na'at tu ising mausul. Kemudian ising isyarat tu jadi man'u. Tu mana fi naqtismil isyarati pada membuat akan na'at ising isyarat. Jika ni ising isyarat jadi man'un, kemudian diambilkan na'at dia ialah isim mausul. Isim mausul mana? Al-makruni bi'al. Yang disertai akan dia akan isim mausul tu bi'al dengan alif lam. Mana tengok? Dibuat na'at ising isyarat dengan isim mausul. Makna kata man'u tu kena pada ising isyarat, na'at tu kena pada isim mausul. Ja'alladhi ja'ahaza. Telah datang oleh ini orang ni. Ini orang ja'alladhi ja'ahaza. Datanglah oleh ini haza syakhas ataupun ini hazarul mar'u. Datang oleh ini orang. Orang mana? Alladhi qama abuhu. Tu sifat tu. Jadi haza tu jadi man'un. Alladhi jadi na'at. Ataupun haza tu jadi masuh. Dan pula alladhi jadi sifat. Haza mana? Alladhi qama abuhu. Yang telah berdirilah oleh bapaknya. Bapak bagi alladhi. Datang oleh seorang yang telah berdiri oleh bapak. Maka ketika ni na'at mana na'at? Ialah alladhi. Mana man'u dia? Ialah haza. Makna kata boleh kita mensifat dan mena'at akan ising isyarat dengan na'at dia tu isim mausul. Isim mausul yang menyertai dengan alif lam. Makna ngana? Ai al-qaimu abuhu. Tadi takwilkan allazi di mana al-qaim. Maka al-qaim alif lam yang ada pada isim fa'il namanya alif lam mausul. Kisahlah kita takwilkan allazi dengan mana al-qaimu abuhu. Yang berdirilah oleh bapaknya, bapak bagi al. Ini orang panggil takwil allazi dengan mana al-qaim, maka alif lam pada iswasah ataupun alif lam pada isim fa'il tu orang panggil alif lam mausul. Dah. Maka ketika ni isim isyarat kita mensifati akan dia dengan isim mausul. Wa fi na'tihi dan sabit pada na'atnya na'at ismil isyarah. Bismil jinsi dengan isim jenis. Isim jenis mana? Al-makruni bil alifi wal lam. Yakni isim jenis yang dimakrifah ataupun yang disertai akan dia dengan alif dan lam. Mana? Ja'ahaza datang oleh ini. Ja'ahaza datang oleh ini. Ini nah ar-rajulu. Datang oleh ini lelaki. Mana kena? Ai al-hadiru. Datanglah oleh ini laki-laki yang hadir ia. Maka ketika ni haza jadi nam man'un dan pula ar-rajulu dikatakan na'a ataupun sifat. Haza jadi mausuh dan pula ar-rajulu jadi apa? Jadi sifat kerana dia tu isim jenis yang menyertai dengan alif lam. Boleh kita na'atkan isim syarat dengan isim jenis. Sifat bagi dia isim jenis. Wa fi na'tihi dan sabit pada na'atnya na'at ismil isyarati fatiwi bil mudafi, yakni dengan isim yang diidafah. Tanah bil mudaf ai bil ismil mudaf, dengan isim yang diidafah al makruni bi al, iaitu isim idafah yang diserta akan dia dengan al. Mana tengok? Jaa hazad daribur rajula, rajuli bila kata telah datang oleh ini yang memukul. Ad-daribu tu dikatakan haza tu isim isyarat. Maka disifat akan dia tu dengan gawa, dengan isim yang dimudah, isim jadi sana. Lagi pula yang menyertai dengan alif lam. Jadi ad-daribu sana pada ar-rajula ataupun ar-rajuli. Boleh juga kita buat sifat dengan isim yang idafah kepada isim yang ada alif lam. Boleh weh buat sifat daripada isim isyarat. Habis kat tu.
Bi'al wa fi na'til makrun dan sabit pada na'at yang diserta dengan alif lam bimislihi dengan seumpamanya. Seumpama bagi al-makrun. Makna kita menaatkan al-makrun, na'at yang apa? Yang diada dan dimenyertai akan dia dengan alif lam. Bimislihi bimislil makruni bi'al. Mana tengok? Ja'ar rajulu al-kamilu. Makna kita mensifatkan akan sifat tu isim yang ada alif lam, maka man'u dia pun isim ada alif lam, maka boleh kita menaat akan isim yang ada alif lam, maka mendatangkan naat dia pun isim yang ada alif lam. Jadi mausuh dia isim ada alif lam, maka kita menaat dengan isim yang ada alif lam. Boleh juga masalah ni. Wabil mausul dan pula dengan isim mausul. Isim yang ada alif lam kita naat dengan isim mausul. Mana? Ja'ar rajulul ladzi qama abuhu berkata ai al-qaimu abuhum. Wa bismil isyarah dan kita idaghawa kita naat isim yang ada alif lam bismil isyarah. Mana? Ja'ar rajulu hazah. Tengok. Lagu mana weh? Perhati molek. Kamar dia setengah daripada isim katanya apa dia? Nah, isim tengok. Kamar dia isim isyarat dinaatkan dia. Mana tak isim syarat tika ni jadi mausuh ataupun jadi man'u. Dinaatkan dia dengan isim mausuh ismi. Makna dia jadi mausuh ataupun dia jadi man'u. Kamar dia dinaatkan dia dengan isim mausuh. Hak jadi naat dia isim mausuh. Isim mausuh ismi. Tak molek, berarti molek. Al-makruni bi'al. Yang diserta akan isim mausuh ni dengan al. Makna kata isim syarat jadi mausuh. Dan pula isim mausuh jadi sifat. Jadi mausuh jadi sifat. Mana isim mausuh jadi sifat ana? Nahu qaulika jaa haza allazi qama abuhum. Makna ketika ni haza jadi mausuh ni. Haza jadi mausuh ataupun dinaatikan dia dengan isim mausuh. Isim mausuh hak ada alif lam. Mana? Allazi qama abu telah datang oleh ini apa? Ini al-mar'i. Ini seorang nak allazi qama abuhu yang telah berdirilah oleh bapaknya. Mana ngana? Allazi dengan al-qaimu abu ditakwi di paling allazi dengan mana al-qaimu. Mana kata ketika ni alif lam yang pada qaimu orang panggil alif lam mausul kerana ia berlaku pada wasaf. Al-qaim isim fa'il, maka alif lam ketika ni alif lam apa dia? Alif lam mausul. Ini orang panggil al-mausul. Maka ditakwi daripada allazi telah datang oleh ini orang allazi qama abunana al-qaimu abuhu yang berdiri oleh bapa. Mana al-qaim sifat pada haza, allazi sifat pada haza yang ditakwi dengan al-qaim. Yang kedua disifatkan naat apa dinaatkan isim isyarat dengan isim jenis. Isim yang tunjuk tah jenis. Tama dia isim jenis yang disertai dengan alif lam. Nahu qaulika jaa haza telah datang oleh ini ar-rajulu. Ini siapa dia? Ar-rajulu ialah yang laki-laki. Makna seorang laki-laki nah al-hadiru telah datang oleh ini laki mana? Al-hadiru. Ditakwil ar-rajulu sebab nak jadi sifat dia kena mustaq. Kemudian ketika ni ar-rajulu isim jami' maka ditakwilkan ar-rajulu wi jadi mustaq dibunyi al-hadiru telah datang oleh ini al-hadir yang hadir ia. Maka ar-rajulu ketika ni jadi sifat, haza jadi mausuf, maka ketika ni tak sah nak sifat sebab dia jami' maka takwil dengan al-hadir. Kemudian ketika ni hazar rajulu satu perkataan kata dia tu sifat pada haza. Kata setengahnya ar-rajulu ni jadi badal pada haza. Tapi di atas perkataan yang rajah, ar-rajulu sifat pada haza. Yang perkataan yang kata jadi badal pada haza, ini perkataan dhaif. Boleh kedua tu? Hazar rajulu, ar-rajulu emo sifat pada haza. Emo dia jadi badal pada haza. Kalau kita pakai sifat pada haza, ini perkataan yang kuat daripada ulama-ulama nahwu. Kalau kita pakai dia badal, hak ni kurang kuat. Ni perkataan dhaif. Ataupun idafah kepada isim yang ada alif lam. Makna sifat dengan isim yang diidafah, lagi pula isim idafah yang ada menyertai dengan al. Mana tengok? Isim yang idafah yang menyertai lah ia dengan alif lam. Mana tengok? Jaa haza telah datang oleh ini. Ini enggak? Sifat dia. Haza jadi mausuf, sifat dia ad-daribur rajular rajuli. Dia cara ni yang memukullah ia akan seorang laki-laki ataupun oleh laki-laki.
Jadi ad-daribu sifat pada haza. Kama dia ad-daribu ising jadi sana pada ar-rajuli. Lagi pula ad-daribu ising yang ada alih la panggil wasah yang jadi sifat pada ising isyarat, dan wasah ini ada alih la. Alih la dia tu orang panggil alih la mausul. Lagi pula dia idafah pada ar-rajuli. Ar-rajuli ni dikatakan ma'mulahu, orang panggil apa dia? Ma'mulahu ialah ma'mul bagi wasah. Boleh tak lagu ni? Ising isyarat dinaatkan dia dengan ising apa? Ising fa'il ataupun wasah. Wasah ni lafaz yang teridafah kepada ma'mulnya. Boleh tak? Boleh. Ja'a haza, telah datang oleh ini. Ini mana? Ad-daribur rajuli, yang memukullah ia akan laki-laki. Maka ising isyarat tika ni dia jadi mausul. Ad-daribu wasah yang bersepakai dengan alif lam idafah kepada ma'mul. Boleh tak? Boleh. Jawab kata boleh. Mulahazah na'a makrum bi'al bimisli, na'a ising yang ada alih lam dengan seumpama ising yang ada alih lam. Mana? Ja'ar rajulu, telah datang oleh seorang laki-laki. Laki mana? Al-kamilu. Maka mausuh ising ada alih lam, maka na'a pun seumpama bagi man'u yang ada alih lam. Boleh tak? Jawab tak boleh. Ataupun na'a yang ising yang ada alih lam dengan ising isyarat. Ana ja'ar rajulu haza, telah datang oleh seorang laki-laki yang ini. Boleh tak? Boleh. Kita kata buat sifat pada ising yang ada alih lam. Na'a dia dan sifat dia ialah kena kepada ising isyarat. Sekat tu buka ni pula sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat katanya dah, fatazakkar lima taqaddama izla hajata li'adat. Habis kat tu. Faman lam yastadi bimisbahin lam yastadi bis sabahin. Dia kata faman lam yastadi, maka barang siapa yang tidak dapat cerah dan cahaya bimisbahin dengan satu pelita dan satu lampu. Dia tak dapat cerah dengan satu lampu. Lam yastadih, dan nascaya tidak cerahlah ia bis sabah, dengan waktu subuh. Bidukhuli waktu sabah. Tuan, bis sabah ai bidukhuli waktu sabah, dengan masuk waktu sabah. Ti masalah ning. Masalah ta ikhtara na istaqim istaqima. Inqad inqada, ikhtara, makna hak ni dihazahkan infi'i kalau sekira infi'i itu selepas pada dia tu ada harah yang mati. Apabila harah mati selepas padanya, maka ketika tu dihazahkan apa dia? Hazahkan infi'i yang dikata wa. Apabila ada selepas daripada infi'i harah berbaris, maka dibagi akan dia madang pula dikembalikan infi'i mana? Ajiba, ajibu, hak tu kembali tu. Patut kata faman lam yastadi bimisbahin, maka barang siapa yang tidak cerah cuaca dan bercahaya dengan pelita dan pula lampu, lam yastadi dan secaya tidak cerah cuaca iaman bis sabah, dengan waktu subuh tu pagi. Habis kat tu. Wa yasihunahu qawwala wa qawwala wa taqawwala. Apa nak? Wa yasihu ay la yu'allu jami'u ma huwa ghairu hazil arba'ah. Tiada diiklal dan tidak diubahkan jami'u ma huwa. Tidak diiklal dan tidak diubah ma huwa, barang yang ia ma. Fi'i tu makna murad ma ay minal fi'li, daripada fi'i. Huwa yang ia fi'i ni ghairu hazihil arba'ati, lain daripada hak pak ni. Mana hak pak? Ajib. Mana kita tak ajibah, inqada, ikhtara, hati istaqamah tu. Maka fi'i selain daripada hak pak ni tak boleh diiklal akan dia, tak boleh diubahkan dia. Tengok weh. Tuan ada la aila wa yasihu dan sah. Mana nak aila yu'allu jami'u ma huwa. Tiada diiklal, tidak diperubah sekalian barang yang ia barang tu lain daripada ini pak na. Nahu qawwalah wa qawwalah wa taqawwalah. Wa taqawala wa zayyana wa tazayyana wa sayara wa tasayara waswadda wa biyadda waswadda wa biyadda. Tak ada elah. Tengok tak elah tak tengok qawala. Hak ni dia panggil bahasa fi'i tak ada elah. Tengok. Bahasa dan kita katanya apa dia? Tengok. Bahasa al-i'lal. Tengok al-i'lal. Wa adami i'lal.
dan ketiada i'lakan fi'il. Mana tengok? Al-i'la kita tepak. I'la pak ana tengok. I'la pak satu. Nah, kita kata ajaba. Tengok. Ajaba asluhu ajwaba. Ni i'la ni orang panggil ada perubahan. Ajwaba. Dan yang kedua kita kata apa dia? Kita katanya dah. Istaqamah. Istaqamah asluhu nah. Istaqwama. Kita tengok dia lah tu. Kita uri pakah-pakah tu di atas jalan ringkas. Lepas tu inqada. Nah, inqada asalnya asluhu inqawada. 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 Yang keempat, gambar dia lagi ikhtara. Ikhtara asluhu nah. Ikhtayara. Ikhtayara. Tu asal. Lepas tu kita kata hak tidak i'la, tak terima i'la. Satu musannif di sini qawwala. Qawwala. Qawwala i'la tak? Tak ada kata qawwala. Tak ada itu. Tak ada tukarkan waw jadi alif. Tak ada kata fala taqulu qawwala tak? Tak ada kata qawwala. Tukarkan waw satu waw tu we jadi alif kiana ta qawwala tak? Dah kita kata taqawwala. Taqawwala ni pun tak ada i'la. Yang ketiga kita kata apa? Setengah daripada fi'il yang tidak i'la lagi. Qawwala. Qawwala. Tak ada kata qala. Tak. Qawwala. Tak ada i'la kan ni? Dah. Iswadda. Tak ada i'la. Iswadda. Tak ada i'la. Wabyadda. Wabyadda. Semua ni fi'il yang ter'ila mana? Fa'rah. Fi'il yang ter'ila daripada pak kelimah. Tengok ni orang panggil fi'il yang ada perubahan dan i'la di akhir. Tengok weh. I'la kan kau in fi'il ya jadi alif mana? Tengok. Ajaba asalnya ajwaba. Maka ajwaba apabila ia baris, maka orang panggil dipindah harakat bagi wagi pada jing. Harap ilah berbaris. Harah sabit belum daripada dia terbaris patah selepas pada kita tukar. Maka ketika ni tukar wa jadi alif di ajaba. Hak ni ada perubahan, ada i'la. Supaya juga istaqama. Asal dia aslu istaqwama. Apabila istaqwama, harap ilah berbaris. Pindah harakat wagi kepada kau jadi istaqawma. Maka harah sabit belum pada beri patah selepas pada tertukar dan berpindah. Jadi, tukar wa di alif di istaqama. Ni ada ubah, ada pindah. Yang keempat inqada aslu inqawada. Ikhtara asal ikhtayara. Hak ni fi'il yang terima ubah di akhir tukar waw jadi alif. Masalah ada hazah, ada ubah, ada tukar. Adapun qawwala fala taqulu qawwala taqawwana taqawa talih. Dia tak ada ubah. Hak ni dikatakan fi'il yang tak terima i'la seperti lafaz-lafaz fi'il yang terdulu. Naskah terdulu kami kata wallahu a'lam.